Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya kasihi moderator kita yang cukup hebat, juga pengasas kepada Maktab Baidi, Ustaz Said Bakri atau lebih glamournya PU Said. Terima kasih kerana menjemput saya untuk hadir dalam forum pada hari ini. Tak lupa juga sebelah kanan saya ni juga seorang yang hebat juga, Ustaz Muhammad James Bevan. Katanya orang Jerman, betul Ustaz? Ayah orang Jerman. Hebat ya. Kita ada orang Eropah di sebelah saya ni. Jangan marah gurau je. Tuan-tuan rahmati Allah, ibu-ibu, bapa yang rahmati Allah, dan tak lupa kepada yang buat live pada malam ini. Saya nampak ada 3 channel pada pagi ini. Ada biasa kuliah maghrib tu lah masalah. Siap baik orang Jerman sebelah, betul kan tuan-tuan? Alhamdulillah mudah-mudahan tuan-tuan berada dalam rahmat Allah. Baik, soalan yang diberikan kepada saya tadi cukup hebat. Malah ianya menjadi khilaf antara ulama. Apa maksud Maulidur Rasul? Ada orang panggil Maulidur Rasul, ada orang panggil Maulud Nabi. Dia bezanya persegi nahu tuan-tuan. Kalau Maulidur Rasul dia jadi mudhaf wa mudhafun ilaih. Maulid itu lahir, kelahiran. Tapi kalau sebut kelahiran, maknanya siapa-siapa pun boleh jadi kelahiran siapa. Mungkin Maulid Al-Ustaz Munawir, kelahiran Ustaz Munawir pada tahun yang dirahsiakan. Saya masih muda lagi, 17 tahun, perasaan nak mampu. Tapi bila diisnadkan, mudhaf ilaihkan, maknanya disandarkan kepada Rasul, Maulidur Rasul, baru kita tahu, kelahiran siapa? Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa beza dengan maulud? Dua-dua boleh. Maulud ni apa dia? Ala wazan isim maf'ul. Apa tu? Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Yang dilahirkan, tu maksud dia. Yang dilahirkan. Maulud, siapa yang dilahirkan? Mauludun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dilahirkan itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bezanya. Dan bila Ustaz Said, PU Said tanya tentang apakah itu yang dimaksudkan dengan Maulid Rasul atau Maulud Nabi, adakah ianya sama dengan hari jadi, happy birthday orang-orang yang lain? Mestilah tak sama. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah dalam satu riwayat mengatakan, ya Rasulullah, innaka ahabbu ilayya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku kasihi, tetapi tidak melebihi daripada diriku. Ni kata dia. Maka Nabi SAW membetulkan. Apa kata Nabi? Wahai Umar, jangan kata begitu, tapi katakan apa dia? Aku ini lebih kamu kasihi daripada dirimu sendiri. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi yang lain yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi menyatakan tidak sempurna imanmu sehinggalah aku ini menjadi manusia yang paling kamu kasihi, melebihi daripada bapakmu sendiri, wa waladihi, anakmu sendiri, wan nasi ajma'in, daripada manusia seluruh. Siapa dia yang paling kamu sayang? Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, ada ustaz-ustaz kata kita boleh menyambut Maulidur Rasul.
Kerana ini salah satu wasilah, cara untuk kita mengenang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada ustaz mengatakan bid'ah. Nabi tak buat. Nabi tidak pernah menyatakan sambutlah ihtafilu bi maulidi. Tak pernah Nabi kata sambutlah hari jadiku. Tak pernah. Benda yang Nabi tak pernah buat, ini semua bid'ah. Sesat. Sesat. Tuan-tuan rahmati Allah, apabila kita ini menyatakan kecintaan kita kepada Nabi, yang wajib mestilah bimutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama menyatakan tak ada masalah sambut Maulidur Rasul apabila kita nak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi macam mana nak mengikut Nabi kalau dalam hati kita tidak ada rasa cinta? Betul tak? Hari ni remaja pun pandai. Saya tak boleh kahwin dia, ustaz. I cannot marry her, ustaz. Why? There's no love between us. Oh, cakap orang Paris. Tidak ada cinta di antara kami. Bagaimana saya boleh berkahwin dengan ustaz? Kalau nak berkahwin, mesti fall in love. Mesti jatuh cinta dahulu, baru boleh kahwin. Ini pandangan remaja. Dan kita merasakan ini bukan bid'ah pun, tak rasa apa pun. Tapi bila nak menyatakan cinta kepada Nabi dengan mengadakan Maulidur Rasul, seorang ulama Al-Azhar mengatakan Maulidur Rasul ini harus disambut. Tetapi kadang-kala boleh menjadi wajib. Bila jadi wajib ni? Ni dah sah ustaz bid'ah. Mudah dia kata aku bid'ah pula tuan-tuan. Kata ulama, indama la ya'lamuna an-nas man huwa Muhammad bin Abdullah. Apabila manusia sudah tidak mengenal siapa itu Muhammad bin Abdullah, mereka lebih kenal Fatah Amin. Mereka lebih kenal pemain tengah Manchester United. Mereka lebih kenal terutama golongan bapa-bapa pemain gusti WWF. Mereka lebih kenal artis-artis. Mereka lebih tahu Shah Rukh Khan suka makan apa, kegemaran dia. Tosai, kari pulai, capati telur di tengah. Contoh. Ada orang jilin aku dah. Mereka lebih kenal. Tapi ada manusia dia tak kenal siapa Muhammad bin Abdullah. Macam mana kita nak cinta Nabi sedangkan tak kenal Muhammad bin Abdullah? Saya nak tanya ibu-ibu apa, termasuk anak-anak. Gulai, tahu gulai? Kata orang Kuala gulai. Orang Paris panggil gula. Tahu gula? Gulai, kuah. Kuah apa yang Nabi paling suka? Siapa tahu? Ayam tu yang jawab. Kau malah sudah jawab, malulah. Ayam lebih kenal Maulidur Rasul lagi. Ya Allah, lebih kenal Nabi lagi. Tahu tak? Tak tahu. Sahabat menyatakan, bila Nabi makan makanan berasaskan labu, bukan roti jala, labu yang dibuat berkuah, maka banyak Nabi makan. Makna dia apa dia? Berselera Nabi. Tu kegambaran Nabi. Tak apalah, tuan-tuan tak mani jawab. Ada tempat saya tanya, gula apa yang Nabi paling suka? Ada tempat tu, saya banyak pergi dengan Rasul, dia menjawab ramai-ramai, gula tempoyak. Saya jawab balik, tengkorak kamu. Orang Paris dia tengkorak kamu. Tuan, salah ke kita buat macam tadi, dimulakan dengan selawat? Bid'ah ke? Menyatakan cinta kita, tuan-tuan, sallallahu ala Muhammad, supaya anak-anak ni cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita mengenang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tak salah. Yang salah, tuan-tuan, kalau sambut Maulidur Rasul kita buat pertandingan karaoke, tu salah. Kita bertemu kali ini untuk apa?
Siapa nyanyi ni? Pak Imam Masjid Taman Meru. Kata ulama Al-Azhar, bila manusia tak kenal Nabi dah, Nabi mereka tak kenal, mereka tak tahu bagaimana sifat Nabi, mereka tak tahu bagaimana akhlak Nabi. Maka kalau nak buat madrasul, tidak salah diisikan dengan program-program mengingati Nabi melalui hadis-hadisnya yang dibaca. Salah ke? Melalui kisah-kisah sirah yang dibaca. Salah ke? Tengok anak-anak kita hari ni yang belajar menuntut di tahfiz vocational ni, ya, Baitul Dia. Cuba tengok tuan-tuan, dengan serbannya, dengan jubahnya. Ustaz dulu tak merasa macam kamu ni. Walaupun ustaz ni sekarang jadi ustaz, dulu one time ago my primary school is St. Michael. Ustaz di St. Michael. St. Michael ni zaman tu bukan macam zaman sekarang pakai seluar panjang. No. Dulu short pant, short pant, seluar pendek. Darjah 6 tu kalau dah akhir balik, berbulu kaki rupa gorila. Ustazah, ingat ke Ustazah Zainab nama? Bila masuk kelas agama kan, yang mana dah akhir balik tu, dia tutup mata. Dia kata, aurat ni dah besar, aurat, tutup. Kami kata, how can yang Ustazah? Tarik bawah, kan terbuka di atas ni. Okey, tak payah tutup kata dia. Ustaz tak ada macam kamu selawat sallallahu, tak ada. Bila Ibrahim, tak ada. Nasyid ustaz masa tu apa dia? Are you sleeping, Brother John? Aku tak kenal siapa Brother John tu. Dah cikgu suruh nyanyi, kalau tak kena cubit tanpa perut. Tiba-tiba nak naik sekolah menengah, ayah kata, ayah garang, sekolah ni Melayu. Ayah tak nak kamu masuk sekolah dah. Sekolah sekular tak nak dah. Sekolah orang putih tak mau. Sebab ustaz cita-cita nak jadi lawyer. I love to give speech. Ustaz suka bercakap. Kadang-kadang tidur bercakap. Tapi ayah kata tak nak. Lawyer tak ada. Jadi ustaz. Tak boleh bayangkan. Zaman seluar pendek, tiba-tiba nak masuk sekolah agama jadi ustaz. Nak pakai jubah kopi ni, serban 5 kilo, cengit kepala jalan. Masa tu my perception, ustaz punya, mana boleh? Kena accept, tak boleh. Tapi hari ni tuan-tuan, kita dah ada tahfiz. Anak-anak diajar menghafal Quran, anak-anak diajar mengenal tajwid, huruf-huruf Al-Quran. Ustaz Soleh tu anak saudara belah isteri. Masa saya mula-mula kahwin dengan mak saudara dia kenik lagi. Ingat nama 4-5 tahun. Sekarang dah jadi ustaz dah. Ya? Pasal apa tuan-tuan? Didikan yang diberikan oleh ayah dia. Samalah yang menghantar anak-anak ke sini, bukan sebarang kita hantar sebarangan, no. Mereka dia hantar ke sini pertama untuk menjadi Jailul Quran, menjadi generasi Al-Quran. Yang kedua, untuk mengayati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan secubaknya, dengan babul imamah, serban Nabi. Ni, serban. Buka kitab Syama'il Tirmizi. Tengok macam mana sunnah Nabi, seperti serban dan sebagainya. Apa warna jubah Nabi, apa warna serban Nabi, semua ada dalam kitab tu. Tapi kita tak suka baca. Yang kita suka baca ialah majalah hiburan, gosip. Kalau Facebook tu tak lekang tangan dan mata tengok, apa dia? Gosip artis. Mira Filza sudah berkahwin. Hampa rasanya. Sekarang ada peluang lagi seorang, Nia Lofa, sudah berhijab. Tu kita suka baca. Cerita pasal Nabi, suka tak? Tak apa suka. Macam mana serban Nabi? Tak apa suka. Macam mana jubah Nabi? Tak apa suka. Saya hari tu, lama juga lah, seorang ayah call. Dia kata, Ustaz, ya,
apa sekolah yang ustaz jaga ni dah buat pada anak saya? Saya kata kenapa? Ada nakib usrah di sekolah agama ni ada nakib. Ada nakib usrah bagi tahu kita nak laksanakan minggu sunnah Nabi. Maka call bapak kamu, minta agar dibelikan serban dan jubah. Tuan-tuan, bila anak ni, kau tahu lah budak form 1. Kadang budak form 1 ni pun mintanya macam-macam caranya. Ada yang mendesak benar. Bapak ni pula jenis seluar pendek. Jangan marah kan. Seluar pendek tapi hantar anak sekolah agama. Abang, ya, ni nakib usrah suruh beli serban, jubah wajib. Bapak ni dengar jubah serban wajib, dia pun call saya. Dia tanya, ustaz, apa dah jadi? What happened to this school? Saya kata, kenapa? Ustaz tahu kan nakib usrah bab minggu sunnah Nabi? Ya, saya tahu, saya yang sign kata kerja tu. Kenapa? Dah ustaz, duk minta-minta serban jubah ni apa ni? Dah jadi Taliban. Taliban, tuan-tuan. In their perception, jubah dan serban ini apa dia? Penganut Taliban. Tuan-tuan rahmati Allah, saya kata pada ayah ni, salah ke anak ni ikut sunnah Nabi dengan serbannya, dengan jubahnya? Daripada anak ni, macam zaman saya dulu, simpan rambut panjang, tuan-tuan, bubuh rantai, ya, ada yang lambang hippies tu, pakai baju tengkorak Iron Maiden. Kau punya main? Ya, seluar pendek, pakai rambut panjang, merata-rata, ya, lang suyur pun lari nengoknya. Duduk melepak tepi jalan nyanyi lagu kumpulan Still She's Gone Out of My Life. Bagus tu. Dia dengar ni, dia minta maaf. Dia kata, minta maaf ustaz, saya tak tahu rupanya minggu sunnah ni nak mendidik anak-anak mengikut Nabi. Saya ingat jubah serban ni pakaian Taliban teroris. Nampak tak? Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, kita kena buat Maulid Rasul ini. Malah ada ulama mengatakan wajib. Bila apa dia? Bukan anak dia tak kenal, mak bapak langsung buta tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup sekadar itu. Tak, Mamat James kita ni macam dah tak sabar untuk menyambung hujah saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Fadil Ustaz sama Penawir. Masa dia ambil kat 30 minit, lebih 10 minit. Jadi sebenarnya apa yang dikupaskan tentang maulid ataupun maulud tadi kita dapat memahami dengan baik, dan bagaimana kupasan yang telah dibuat menerangkan kepada kita bagaimana kenapa kita perlu sambut maulud Nabi SAW. Jadi kita akan terus kepada Fadil Ustaz Muhammad James. Kalau kita lihat para salafun as-salih, mereka begitu rapat dengan Rasul SAW, khususnya para sahabat. Bagaimana cinta mereka kepada Nabi SAW, kisah-kisah mereka yang menyebabkan kita baca boleh menitip air mata kita. Salah satu kisah Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah radhiyallahu anhu yang sanggup patah giginya untuk mencabut besi yang tertusuk di wajah Nabi SAW. Dan banyak lagi ratusan bahkan ribuan cerita-cerita tentang para sahabat Nabi yang cinta kepada Rasulullah dengan cinta yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kita minta kepada Ustaz untuk kupaskan dan beri kepada kami sedikit pengisian bagaimana cintanya para salafun as-salih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa ba'd. Terima kasih kepada moderator Sahibul Fadilah Ustaz Said Al-Bakri Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan pengasas kepada Madrasah Tahfiz Vocational atau disebut Mataf Baidi. Seterusnya kepada sahabat panel saya Sahibul Fadilah Ustaz Munawir Salihuddin Hafiz
hafizahullah ta'ala, yang merupakan pegawai daripada Jabatan Agama Islam Perak. Seterusnya kepada pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah dan anak-anak yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul, serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fudalah bin Umair Al-Laythi, ia merupakan seorang munafik pada ketika itu. Merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau simpan sebilah pisau dalam jubahnya apabila mendapat perkhabaran bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tawaf di Kaabah. Beliau pun turun di kawasan tawaf dan cuba mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila hampir kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika dia bersiap sedia untuk keluarkan pisaunya menikam baginda, ketika itu Rasulullah SAW tiba-tiba berhenti dan terus iltafata alaih, berpusing terus menghadap kepada Fudalah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Fudalah, apa yang ada dalam hatimu wahai Fudalah? Kata Fudalah bin Umair Al-Laythi, aku sedang berzikir kepada Allah, aku sedang bertasbih kepada Allah ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan teruskan tawafnya. Pada kali yang kedua, Fudalah bin Umar Al-Laythi berada betul-betul di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika bersedia untuk menikam baginda sallallahu alaihi wasallam, pada ketika itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dan pusing menghadap Fudalah. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda hendak bercakap dengan seorang, baginda akan pusingkan ke seluruh tubuhnya menghadap kepada orang tersebut. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang ada dalam hatimu wahai Fudalah? Kata Fudalah, aku sedang bertasbih, berzikir kepada Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam senyum dan teruskan tawafnya. Pada kali yang ketiga, apabila Fudalah bersedia untuk menikam baginda daripada belakang, lagi sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pusing menghadap Fudalah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang ada dalam hatimu wahai Fudalah? Kata Fudalah, aku masih berzikir dan bertasbih kepada Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba datang, langkah ke hadapan, sampai di hadapan Fudalah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam ambil tangannya dan diletakkan di dada Fudalah bin Umar Al-Laythi. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Peristiwa ini diceritakan oleh Sayyiduna Fudalah bin Umair Al-Laythi radhiyallahu anhu, yang dia munafik pada ketika itu, dan dia menceritakan kembali peristiwa ini. Katanya, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan tapak tangannya di dadaku, baginda adalah manusia yang paling aku benci di atas muka bumi ini.
Tetapi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tapak tangannya daripada dadaku, tiba-tiba aku merasakan baginda adalah manusia yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Kecintaan para sahabat ridallahu alaihim ajma'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Hari ini berapa ramai di kalangan masyarakat kita yang di dalam hati mereka, di dalam dada-dada mereka penuh dengan watak-watak kebencian. Kita baca media sosial, kita lihat watak-watak yang penuh dengan kebencian, kecam-mengecam satu dengan yang lain. Pantang ada orang yang buat silap, ketika itulah akan diserang beramai-ramai. Berapa ramai pula orang-orang yang akan pergi mendekati mereka, lalu kita letakkan tapak-tapak tangan kita di dada mereka untuk hilangkan kebencian ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghilangkan kebencian daripada dada Sayyiduna Fudalah bin Umair Al-Laythi radhiyallahu anhu. Para tuan-tuan guru, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan beliau menjadi gubernur di Yaman, ketika itu dalam hadis riwayat Muslim menceritakan bagaimana Rasulullah SAW berjalan menarik tali unta yang dinaiki oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dengan pesanan iman dan dakwah dalam hadis yang panjang. Dalam riwayat yang lain menyebut, apabila baginda sampai ke pinggir sempadan kota Madinah, setelah bercakap dengan pesanan dan wasiat yang panjang kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'adz, apabila engkau pulang daripada Yaman nanti, Yaman jaraknya dengan Madinah 400 km, perjalanan sehala Yaman tersebut dengan menaiki unta selama sebulan, pergi sebulan, patah balik sebulan. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu, wahai Mu'adz, apabila engkau pulang daripada Yaman nanti, engkau akan melalui rumahku dan kuburku. Terkejut Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maknanya apa? Maknanya itu adalah pertemuan terakhir di antara beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan betapa sedihnya Sayyidina Mu'adz pada ketika itu. Kita yang kali pertama sampai di Madinah, kali pertama bukan nampak Rasulullah SAW, tak nampak pun makamnya, hanya nampak grill, pintu grill makam sahaja pun air mata kita mula mengalir. Bayangkan sahabat yang tengok Nabi depan mata, sahabat makan dengan Rasulullah SAW, sahabat berjuang bersama Rasulullah SAW, mereka pertahankan baginda SAW daripada sebarang cacat celah, daripada sebarang luka. Sayang cintanya mereka kepada baginda sangat luar biasa. Bayangkan, tiba-tiba Nabi SAW kata, engkau balik daripada Yaman nanti, engkau akan melalui rumahku dan kuburku. Rasulullah SAW pun bergerak
Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu memanggil, "Ya Rasulullah, pandanglah aku untuk kali yang terakhir." Panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, pandanglah aku untuk kali yang terakhir." Bayangkan betapa sedihnya sahabat pada ketika itu. Tetapi kecintaan mereka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam menyebabkan mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk beramal dengan segala sunnah. Inilah manusia hebat, Basyarun Mukhtar, manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut oleh Syekh Safiyur Rahman di dalam kitabnya Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana riwayat daripada ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aminah, yang mengatakan, ketika aku melahirkan Muhammad, aku melihat daripada rahimku keluar satu cahaya, yang cahaya itu menerangi seluruh mahligai-mahligai di negeri Syam. Riwayat daripada Al-Irbad bin Sariyah, Sayyidina Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, yang menyebut, dalam juga disebut, dinakalkan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, yang menyebut bahawa ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari lahirnya baginda, telah terpadam api sembahan Majusi yang telah bernyala ribuan tahun. Pada hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah runtuhnya 14 buah anjung Dewan Kisra yang menjadi kemegahan Raja Kisra Anushirwan di Parsi pada ketika itu. Pada hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari itu juga runtuhnya gereja-gereja di Tasik Siwah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul, sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, tabarakallah. Kita semua tahu riwayat Muslim menyebut tentang kelahiran baginda pada Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, pada tahun Gajah bersamaan 500 bersamaan 20 April 571 Masihi, yang pada hari lahirnya itu disambut di dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah wa An-Nafujuk fi Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan tentang riwayat daripada As-Suhaili yang menyebut apabila lahirnya, yang menyebut bahawa satu hari Sayyidina Abbas iaitu bapa saudara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi telah bertemu dengan bapa saudara Nabi juga yang bernama Abu Lahab. Dia melihat bagaimana teruknya, siksanya Abu Lahab diazab pada ketika itu. Dalam mimpi Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, bapa saudara Nabi yang melihat Abu Lahab yang juga bapa saudara Nabi sangat siksa, sangat azab pada ketika itu. Lalu katanya, "Bagaimana keadaan kamu wahai Abu Lahab?" Kata Abu Lahab, "Diringankan siksaan ke atas aku setiap hari Isnin. Kerana apa? Kerana aku menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Riwayat Sahih Bukhari juga menyebut bagaimana hamba sahaya kepada Abu Lahab yang bernama Thuwaibah yang datang dengan gembira maklumkan kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, anak saudara kamu telah lahir." Lalu Abu Lahab terus memerdekakan, membebaskan Thuwaibah daripada menjadi hamba. Gembiranya Abu Lahab dibebaskan hamba sahayanya.
Tuwaibah yang mengkhabarkan kepada beliau tentang kelahiran Rasulullah SAW. Kerana gembira sambut maulid Nabi dengan bebaskan hamba. Dalam riwayat juga dalam syarah Fathul Bari, kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari, menyebut bagaimana Abu Lahab diringankan siksaannya setiap hari Isnin kerana menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sambut maulid, sesat, bid'ah, masuk neraka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minit yang ke-16 insyaallah. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar. Sambut maulid Nabi SAW sambut maulid tiap-tiap minggu. Dalam hadis Sahih Muslim, anna Rasulullah SAW su'ila an saumil itsnain, bahawa Rasulullah SAW ditanya tentang berpuasa pada hari Isnin. Kenapa baginda kerap berpuasa pada hari Isnin? Jawab Rasulullah SAW, fihi wulidtu, kerana hari Isnin itu hari aku dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, kerana hari Isnin itulah diturunkan kepada aku wahyu. Nabi puasa tiap-tiap minggu hari Isnin sebab meraihkan hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda SAW sambut kelahirannya setiap minggu. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah permudahkan bagi mereka yang beramal dengan sunnah, beramal dengan segala kebaikan ini. Akhir daripada Ustaz, dalam pusingan yang pertama ini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa beramal dengan satu sunnah yang baik dalam Islam ini, lalu fa'umila biha ba'dahu, lalu diamal, diikuti oleh orang lain, katabalahu mislu ajri man amila biha, dituliskan baginya kebaikan bagi siapa yang beramal, asbab daripada dia beramal tadi, dituliskan kebaikan baginya. Wala yankusu ujuruhum min syai', dan tidak dikurangkan pahala itu walau sedikit pun. Jadi kita beramal dengan sunnah Rasulullah SAW untuk melahirkan kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fadilah Nabi Ustaz Muhammad James di atas kupasan tentang bagaimana ceritanya para salafun salih, khususnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sedangkan kepada hadirin yang dirahmati Allah, khususnya pada anak-anak pada Matah Baidi, untuk kita hadam satu kitab yang dikarang oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, iaitu Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang boleh kita dapati suruh ayah mak beli yang datang hari ni, suruh beli tu hari, suruh baca dan khatam kitab tersebut. Baca sehari boleh khatam dan kitab, bagi jilid satu lah, dia banyak jilid. Baik, kemudian Allah SWT sekalian, bau kambing pun dah bau dah, Masya Allah, bau asap sampai ke dalam. Jadi tuan-tuan yang hadir pada hari ini, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira, khususnya kepada ibu ayah yang hadir untuk meraihkan anak tuan-tuan. Sebagaimana tuan-tuan duduk sekarang dalam surah Matah Baidi ni, asalnya surah ni kecil je, sebelah sana je, tapi dipecahkan dinding ni. Asal ni lah ofis saya, tapi dipecahkan, dikorbankan sebab pelajar semakin bertambah. Dan juga kebetulan dengan COVID-19 ni, perjarakan sosial dan sebagainya, dan saya ingatkan sekali lagi tuan-tuan untuk menjarakkan sikit kedudukan tuan-tuan, untuk menghalang makhluk asing itu bercarang dalam diri kita, insya-Allah. Kita tahu siapa yang bawa, jadi tuan-tuan tolong pakai mask, tolong pakai mask. Baik. Kemudian hadirin mati Allah SWT sekalian, kita pergi kepada event yang pertama kembali, iaitulah Ustaz, bagaimana cara kita nak cinta pada Nabi SAW. Tersebut tadi kena ada love, cinta. Nah, barulah orang kata datang dia punya zauq yang luar biasa, seperti yang disebut oleh Sahibul Fadilah Ustaz James tadi, Ustaz Muhammad James, macam mana keadaan sahabat Rasul SAW, asal daripada seorang yang benci pada Nabi menjadi orang yang paling sayang kepada Nabi SAW. Apa tip yang boleh Ustaz berikan kepada kami
فليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pius Said di atas soalan yang telah diberikan. Tadi kita mendengar, ya, saya pun tersentuh dengan, ya, penerangan yang boleh diberikan oleh Ustaz Muhammad James tadi berkenaan bagaimana cintanya para sahabat dengan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So saya nak bagi tahu, kata seorang ulama, saduqal mahabbah fi salasati asya. Jadikan ini sebagai suatu pedoman. Bagaimana kita nak mencintai dan terrealisasi cinta itu menjadi betul. Kalau tak, ia hanyalah lafaz di bibir sahaja. Bagaimana nak jadikan benda ini hakikat, yang betul, yang benar. It is a true love. Ada 3 benda kita kena ambil berat. Yang pertama, apa dia orang yang betul-betul mencintai seseorang ni? Ibu-ibu kalau tahu bapa ni mencintai ibu-ibu ataupun tidak, boleh jadikan ini juga sebagai panduan. Apa dia yang pertama? Ayakhtara kalama habibihi ala kalami ghairi. Yang pertama, dia memilih untuk mendengar cakap orang yang dicintainya daripada cakap orang lain. Begitulah dengan Nabi. Kalau kita mencintai Nabi, kena dengar apa yang Nabi suruh daripada hadis-hadis Nabi. Tengok ni kan anak. Nabi kata murru auladakum bis-salah wa hum abna' sab'i sinin. Suruhlah anak-anakmu mengerjakan salat ketika umur 7 tahun lagi. Wadribuhum fi'a, boleh pukul mereka kalau dalam umur 10 sinin masih lagi tidak semayang. Tapi saya nak tanya ibu-ibu, bapa-bapa, bila anak tak semayang, tergamak tak pukul? Ustaz kata pukul, nak suruh pun tak tergamak. Kita lalu depan bilik anak tu, tengok anak tak bangun subuh lagi ni. Nak gerak tu rasa tak sampai hati. Ayang, Angang, Along, adik, bangun. Apatah lagi kalau kita ambil rotan, tak bangun-bangun, bagi sikit piap. Tergamak ke tak tergamak? Tak tergamak kan? Tapi saya tergamak masa jadi wadin hari tu. Malah ya, kalau ada anak tuan-tuan sirotan. Pasal apa? Merolohnya, ngalahkan badak sumbu pun galah. Dia marah. Sebab itu, banyak ibu ayah hantar anak-anak ke sekolah agama hari ni. Masya Allah, berebut-rebut nak masuk Izzuddin, Ta'iyah, Sarjana. Temuduga, ya, yang akan datang ni, yang mohon online saja 1000. Tak tahu nak pilih macam mana. Pasal apa? Kebanyakan bila ditemu ramah. Kebanyakan bila ditemu ramah, ramai mak ayah kata bila masuk sekolah agama tahfiz ni, sekurang-kurangnya ada orang yang boleh suruh anak-anak kami sembahyang. Betul tak betul ibu? Ada wadan yang akan jaga. Saya masa jadi ketua wadan tu, kalau di Izzuddin Shop 5 blok tu 5 kenis suara. Suara saya ni tinggi. Alah! Kadang budak-budak Izzuddin kata, ni ketua wadan ke ketua tazan? Sebab itu terhormati Allah, pilih apa yang Nabi suruh, ikut apa yang Nabi suruh. Dan kalau ada manusia lain selain daripada Nabi suruh benda yang berlawanan, ta'arud, berlawanan dengan suruhan Nabi, jangan ikut, tinggalkan. Boleh ya? Satu. Saya tanya ibu-ibu, kalau nak tahu panduannya, bapak-bapak ni sayang, cinta sebenar pada ibu-ibu, dia ikut tak cakap ibu-ibu? Ikut tak? Bang, jom kita pergi solat jamaah. Bang, jom kita pergi Mata Zaidi ni, tahfiz, tak Pius Said, nak dengar forum. Apa suami jawab?
Ada tak suami ikut hari ni, ibu-ibu yang di belakang sana? Ke datang seorang? Bukan nak meragukan cinta bapak-bapak je. Saya nak tanya betul. Frankly say to me, betul terang. Kalau datang ikut, macam ni kan, ni cinta sejati. Mak kembang lebah hidung, ni cinta sejati ni. Daripada pagi tadi solat subuh berjemaah, kemudian datang sini pukul 8 tadi, makan pagi dulu, makan nasi lemak beradak-adak, sambil bersuap-suap. Ada suap-suap tak? Tak ada? Tak ada. Buang terbiak apa ya? Kemudian datang sini pula, tambah yang naik motor pula, berpeluk-peluk, Allah letak dagu atas bau, bisik-bisik kat cebin telinga. Tu cinta sejati tu. Pasal apa? Dia dengar cakap isteri, bukan takut isteri. Isteri ajak pada kebaikan, Alhamdulillah, mesti tolong isteri, mesti bawa isteri. Itu cinta yang sejati. Macam tu juga cinta dengan Nabi. Okey. Tapi kalau suami sambil malam duduk dalam gebur, atau gebur subuh pun dekat pukul 7, lepas tu sambung balik masuk dalam gebur. Bila isteri kata, bang jom pergi forum bang, dekat tapi Ustaz Piusat. Habis, pergilah. Sampaikan salam je. Sampaikan salam. Dia tak sampai salam je sampai. Something wrong with your love. Dia bukan nak meragu-ragukan ya. Pertama. Yang kedua apa dia? Tanda cinta ni betul-betul cinta. Ayakhtara mujalasata habibi ala mujalasati ghairi. Ulama kata nombor 2 apa dia? Pilih untuk duduk majlis-majlis yang ada mengingati Nabi. Macam hari ni tanda cinta lah. Pasal kita duduk sini mengenang Nabi SAW. Macam kata Ustaz Muhammad James tadi. Pasal apa kita nak kata benda ini bid'ah? Ya, kalau Abu Ja'al sendiri pun, Abu Lahab sendiri pun boleh menyambut, bergembira dengan kelahiran Nabi, apatah lagi kita ni? Ya, adakah kita ni lebih teruk daripada Abu Lahab, atau Abu Lahab itu lebih baik daripada kita? Fikir benda ni tuan-tuan. Kita duduk, memilih duduk. Ada yang kata bid'ah kecuali majlis-majlis yang dibacakan hadis. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa ramai orang yang boleh datang dalam kuliah hadis? Saya tengok yang datang, jangan marah semuanya expired date belaka. Jangan marah. Yang gaut yang datang, yang nak angkat motor pun dia dengan motor-motor jatuh. Ada satu surau. Satu surau lagi teruk, duduk bersila tak boleh lama, dia melunjur. Tak apalah, saya malas nak cakap kalau setengah ustaz ni kuliah hadis jangan melunjur, tak ada adab. Kan kita cakap itu, larilah dia. Melunjur tak apa lagi, dah lama dia tengok tak berhenti-henti gamak, dia picit kepala lutut, kemudian keluar angin. Ni yang aku naik bengang, payah nak pergi kuliah. Dan Nabi bersabda, saya pun tengok Usha kata budak rock dulu, aku Usha dia. Akhirnya Haji ni kata, minta maaf Ustaz, tak tahu ngapa banyak menang anginnya. Saya kata tak apa Haji, Haji banyak angin, saya naik angin lah ni. So kita memilih majlis yang apa dia, yang Nabi SAW dikenang daripada segi hadisnya, akhlaknya, perbuatannya. Ini merupakan tanda cinta yang sejati. So tuan-tuan rasa lenguh tu biasa, betul tak? Ingat tak masa sebelum kahwin dulu pergi dating, berdiri pun tak apa kan? Berdiri pun tak apa. Menunggu lama berdiri, tak ada tempat duduk kan, berdiri setengah jam, 1 jam, biasa. Bila makwa datang, awek tanya, lama tunggu? Tak, sekejap je. Tapi kalau kuliah maghrib, apa ni? Lepas tu saja di sedawa depan-depan aku. Apa tu? Tu sedawa ke jeli lidah. Yang ketiga, yang terakhir, apa dia? Ayakhtara ridha abibihi ala ridha ghairi.
Memilih apa dia tanda cinta ni kepada Nabi, insya-Allah. Memilih redha Nabi dan redha Allah terutamanya daripada redha orang lain. Ibu-ibu atau anak-anak balik rumah nanti cuti, kalau ada cuti ya, pakai macam ni tak? Serban dengan jubah ke seluar pendek di rumah? Tidak. Ke spender je? Lagi teruk. Spender pun tak pakai, lagi teruk. Bila nak pergi kedai, ayah ada pernah tak suruh beli rokok? Ada? Halo? Pergi kedai? Beli rokok dan hand? Dahil mahal. DJ? Murah sikit. Rokok seluduk. Pergi ke tidak beli rokok? Siapa selalu beli rokok ayah dia lepas masuk tahfiz ni? Angkat tangan. Ada? Tak ngaku ya. Ayah ada sebelah kan? Aku terajang nanti. Patutnya dah masuk sekolah tahfiz ni, bila ayah kata pergi beli rokok, apa kamu kena jawab? Siapa boleh? Siapa boleh bagi satu jawapan? Boleh? Ustaz panggil seorang boleh? Boleh ya? Ustaz ni memang cikgu suka manggil budak. Jangan marah. Ini. Oh, ini tengok dia punya serban, masya-Allah. La haula wala quwwata. Siapa nama? Siapa namanya? Adik siapa nama adik? Aziz. Haziq. Katalah ayah kata pergi beli rokok. Apa Haziq nak jawab? Beli sendiri. Ini abang long kawasan ni. Okey, duduk. Oi, tak berani dah bapak suruh beli sendiri katanya. Dah masuk tahfiz ni garang. Ini didikan Piu Said ni. Cakap elok, wa qul lahumā qawlan karima wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Ya, jangan bentak-bentak mereka, cakap elok. Abang, merokok itu membahayakan kesihatan. Jangan campakkan diri kita kepada kebinasaan. So janganlah merokok abah, ya. Jadi saya tak nak beli. Sorry ya abah ya, saya tak nak belikan. Biar ayah ni fikir 3 jam fikir. Ya, anak aku tarbiyah aku. Tarik keluar tahfiz lah. Dah bapa-bapa, kalau kita nak didik anak hantar ke tahfiz, sebab banyak mak bapak cakap supaya anak lebih daripada saya segi agama. Betul tak? Supaya anak jadi syafaat kepada kita akhirat besok. Betul tak? Jangan marah kalau anak tegur kita. Jangan marah. Saya anak perempuan suka tegur. Kadang-kadang. Ya, anak perempuan suka tegur. Sebab saya tengok TV, ada yang kising-kising, saya kata ke anak-anak, tutup mata. Dia mau semua tutup. Tapi ada lubang juga. Lepas tu dia mau tengok aku. Yang perempuan suka tegur, tengok aku. Abi tak payah tutup mata. Oh, Abi tak apa ustaz. Aku saja yang try. Abi ustaz. Ustaz pun boleh masuk neraka juga. Oh Allah. Kita pun insaf terus. Terus tutup TV. Ya, tuan. Jangan esok anak memberikan nasihat. Macam anak-anak kan, belajar pasti. Balik, dia belajar doa makan. Dia nak makan, ayah tak baca doa. Terus cekuh nasi, nak melangkau kata orang berok. Anak kata, ayah, baca doa dulu. Udah merah padam muka kita kan. Kita pun kata, ayah dah baca dah. Anak ni pula tanya balik. Tak dengar pun. Kita pun pandai juga nak kali. Kita kata, baca dah dalam hati. Takkan nak pakai mikrofon pula. Kata ayah pula. So tuan-tuan, dengar cakap Nabi. Kalau anak mengajak kita untuk mendengar cakap Nabi, mengikut apa yang Nabi redha, Allah redha, jangan marah mereka. Boleh ya? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jazakallah khairan katsira di atas kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Munawi tadi. Jadi kita terus kepada ahli panel yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Muhammad James. Kita lihat anak muda sekarang, bukan setakat anak muda Ustaz, anak tak berapa muda pun jadi susah nak ingat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi isu terbaru ni mungkin Ustaz boleh kupas isu semasa, isu
cap dengan capal di cap tu. Jadi ramai yang menyokong dan ramai pula yang mengecam. Ada yang kata ni memperdagangkan Islam dan sebagainya. Ada sampai buat troll letak pada tayar terus ke syurga, dia kata. Jadi apa pandangan Ustaz, dan bagaimana cara yang boleh kita nak menarik anak muda ataupun masyarakat untuk ingat kepada Nabi SAW? Bismillahirrahmanirrahim. Setiap daripada Rasulullah SAW itu adalah mulia. Apabila menjadi satu isu di media sosial, di Facebook terutamanya. Semalam pun saya sebut dalam live saya semalam di ceramah Maulid Rasul di Tambun. Saya ulang lagi sekali bahawa bila ada yang bawa hadis tentang Rasulullah SAW disuruh tanggalkan capalnya ketika sampai ke Sidratul Muntaha, lalu menjadikan itu sebagai dalil menunjukkan capal itu kotor, kita pula pergi bubuh atas kepiah. Saya rasa budak tak sekolah pun tahu beza antara capal dengan logo. Yang atas kepiah kita tu logo capal, bukan kita pergi ambil capal dekat luar tu bubuh atas kepala. Diam menzahirkan kebijaksanaan. Diam itu menyembunyikan kejahilan. Bangang simpan separuh, jangan bawa keluar semua. Simpan untuk 2021 nanti, yang separuh lagi. Logo capal yang dipakai, letak pada keychain, letak pada kopiah, hanya sebagai satu lambang yang menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Itu alternatif yang kita ada. Di antara alternatif yang pemuda-pemuda kita ada. Soal letak di topi, kenapa letak dekat topi atau di cap tu? Ini kita tidak menggalakkan untuk pemuda-pemuda, anak-anak remaja kita beramal dengan sunnah kopiah. Tak timbul benda harus. Anak-anak muda kita, remaja kita buat benda yang berlanggaran dengan syarak, kita marah. Benda yang tak berlanggaran dengan syarak, jangan menunjukkan kita terlalu mengongkong sampai seolah-olah sempitnya agama ni. Topi tu, cap tu, topi sudu tu benda harus. Jangan disusah-susahkan. Saya sebut lagi sekali, yang pakai topi, pakai cap, topi sudu tu belum tentu matinya su'ul khatimah. Yang pakai topi sudu tu belum tentu matinya husnul khatimah. Yang pakai kopiah pun belum tentu matinya su'ul khatimah. Yang pakai kopiah pun belum tentu matinya husnul khatimah. Yang tak pakai topi sudu, yang tak pakai kopiah, dua-dua tak pakai, pun belum tentu mati su'ul khatimah. Yang tak pakai dua-dua tu pun belum tentu mati husnul khatimah. Sibuk sangat. Dah tak ada isu ke kita nak bercakap? Bergaduh dalam Facebook dengan sebab topi capal. Dah kenapa engkau? Kan? Tenggelam habis. Isu besar habis tenggelam. Isu umat Islam orang tenggelam. Isu macam-macam isu yang besar-besar tenggelam hanya dengan sebab topi capal ni. Macam Pius Said, saya pun tengok Facebook yang dia buat troll, sindir, perli, bubuh logo capal tu dekat tayar kereta. Dia sindir boleh sampai ke syurga. Orang ni kalau kita tanya dia mengaku semua yang daripada Nabi SAW itu mulia. Kita pun tidaklah kita kata ini sampai jadi tangkal, pakai ni boleh jadi kebal. Kita tak sebut. Mereka yang spin, mereka kona. Macam mana mereka spin dan mereka kona tentang isu ziarah kubur. Dia kata kita penyembah kubur.
Dia baca hadis Sahih Bukhari tentang larangan ziarah kubur, tetapi dia tinggal dan dia abaikan hadis Sahih Bukhari tentang Nabi telah memansuhkan larangan, lalu membenarkan, mengizinkan menziarahi kubur. Ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak yang mulia dan dicintai Allah dan Rasul, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berpada-padalah menzahirkan kejahilan kita. Masa diam nampak cerdik. Diam dalam mesyuarat, dia setiap kali mesyuarat, diam aja. Orang kata dia ni mesti handai ni. Nampak senyap, orang nak tegur pun tak berani. 15 kali mesyuarat senyap aja. Orang kata ni tantah profesor ni jangan main-main. Mesyuarat kali ke-16 dia bercakap, lah bodoh rupanya. Kan? Ha? Masa diam nampak cerdik, bercakap aja terzahir kebodohannya. Lebih baik jangan bercakap. Kita merasakan benar bagi saya, salah bagi orang lain. Salah bagi saya, benar bagi orang lain. Maknanya apa? Tak nak pakai sudahlah. Ni topi harga kayangan. Tak ada duit tak payah beli. Beli kopiah RM2 tu. Banyak cerita. Tak ada duit sudahlah. Jangan kacau bisnes orang. Ada yang istilahkan topi apa? Topi capal. Konon nak ikut sunnah harga Israel katanya. Hari itu derian Musangkin, derian Malaysia harga Israel. Ni timbul isu topi capal ni. Dan kita pun tidak berlebih-lebihan. Dan saya pun pesan kepada kawan-kawan, kepada murid-murid, kepada semua sahabat-sahabat, kita pun tidak berlebih-lebihan. Jangan hulu, jangan melampau. Pakai capal ni satgi boleh jadi ni. Kita membuka pintu fitnah kepada agama tu sendiri. Cium apa? Ustaz Don ambil topi capal tu cium pun jadi isu. Lantak kat dia lah dia nak cium apa pun. Dia nak cium pokok derian tu ke, dia nak cium gajah dekat zoo tu ke, lantak kat dia lah. Apa masalahnya? Itu pun jadi isu besar. Sebab apa? Sikap proses mencari salah itu berterusan. Hati ni kalau dah benci, masa bercinta semua indah. Laki bini kalau dah benci kan, hui, masa bercinta semua indah. Kentut pun comel. Comelnya kentut awak kan. Kentut comel. Bayangkan. Tanya Ustaz Munawir dengan Pius Said, sekarang ni kalau bini kentut macam mana? Punggung tak sekolah. Kacip gigi ni, awak dulu pergi sekolah tak bawa punggung ke? Marah pergi sekolah tak bawa punggung katanya. Kan? Tanya mak bapak kamu. Masa bercinta semua indah. Tengok kari yang mak dia masak pun dia kata girlfriend dia masak. Oh, zaman kami pakai public phone tu, Masya Allah, bergayut, beratur panjang tu. Seorang tu saja dah 45 minit. Kita pergi dekat, ustaz pergi dekat. Masa tu zaman tu kita pun nak pakai public. Public pula yang jenis dah depa tumbuk dah tinggal rangka bubur sekupang ambil buah balik, sekupang ambil buah balik kan. Vandalisme. Merosak harta benda awam. Kita pun tunggu. Punya romantik lah bercakap. Saya sampai telinga saya dah dekat dengan kepala budak yang pegang telefon tu. Tak dengar, macam alien tu. Punya slow. Dah tengok dah 40 minit saya tweet baru dia, brother, luangkan ini telefon, bawa balik rumah lah, saya kata. Okey, tak apa yang ya. Ni ada orang nak pakai, kejap lagi ya. Abang call balik. Tu dia. Nah. Lah ni balik rumah tengok muka bini. Jumpa jiran sebelah, jiran tegur, Pak Din, lambat hari ni? Tadi balik isyak lepas balik masjid ngetih kejap. Buka pintu, bini pula tegur, bang, lambat bang. Sibuk apa hai orang? Sergah lah tu juga. Kenapa dekat Pak Din tadi tak sergah macam tu?
Kan? Bila Pak Din tanya lambat, Pak Din lambat, Pak Din. Sibuk apa? Awak tak cakap kat jiran macam tu. Dengan bini ni dia punya cengit tak ketahuan. Ya. Masa bercinta, bercakap pun tak keluar suara. Kan? Berjalan girlfriend tu tersepak, tunggul dia marah, tunggul tu bodohnya tunggul. Kan? Tak ada tempat lain kau nak duduk. Sekarang ni kalau bini sepak tunggul macam mana? Kan? Jelangak, rabun, mata letak kat mana, tak boleh buat majlis langsung. Kan? Macam-macam dia kata. Nah. Jadi kita ni nak melahirkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, terutama di kalangan anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita. Baru nak mula buat, orang kata ni capa Rasulullah, dah orang hentam bid'ah, sesat, mangkuk ayun, semua dia berkata. Baru nak mula je, dah orang hentam macam-macam, lemah semangat pemuda-pemuda kita ni. Sebab tu runtuhnya suatu bangsa, apabila runtuhnya pemuda-pemuda, moral pemuda-pemuda pada bangsa itu. Kata penyair Arab yang bernama Syauqi, katanya runtuhnya suatu bangsa itu apabila runtuhnya moral pemuda-pemuda bangsa itu. Sebab tu anak-anak kita di antara usaha, ya, Ustaz Sahibul Fadilah kita, Ustaz Munawir Hafizahullah Ta'ala punya pengalaman mendidik anak-anak di sekolah, ya, Sahibul Fadilah kita Pius Said, ya, berusaha bangunkan Mataf Baidi, bangun madrasah ni sangat susah. Nak melahirkan pemuda-pemuda, remaja-remaja yang cinta kepada Allah dan Rasul, sangat susah. Kita pandai bercakap aja. Kita yang pandai bercakap, kita yang pandai condemn ni, kalau kita balik rumah tengok, di rumah kita, anak-anak kita pun tak selesai dalam bab agama. Dia pandai komplain, madrasah tu begini, madrasah ni begini, saya hantar anak madrasah, ustaznya macam ni, ustaz macam tu. Berapa orang belajar? 19 orang. Pius Said boleh bela anak 19 orang. Pastikan bangun tengah malam, solat sunatnya, ibadah sunatnya, zikirnya 5 waktu di awal waktu. Kita anak 3 orang pun berperang macam nak runtuh rumah, pun tak semayang juga. Pandai komplain madrasah tu macam ni. Madrasah bela 19 orang. Tukar tengok 2 bulan. Apa kata tuan? Tuan jaga 19 orang ni untuk 2 bulan aja. Saya jaga anak tuan yang 3 orang tu. Mau berani? Komplain memanjang, ada aja benda tak kena. Buatlah tengok, jaga 19 orang ni. Bukan marah tak nak bagi tidur. Tengok mengantuk tengah hari ni kan. Saya ni lepas ni nak drive ke Setiawan, Maulid Rasul ceramah lepas Zuhur di Setiawan, di Lekir. Jagalah tengok buat. Madrasah yang ada sampai 50 orang, madrasah yang ada sampai 200 orang. Guru-guru nak jaga. Kita mak bapak pandai bercakap aja, komplain aja memanjang. Tukar tengok, tukar sekali. Kau mai jaga 2 bulan tengok. Anak di rumah bukan kata bukan kata nak bangun tahajud, bukan kata nak pastikan duha buat, 5 waktu pun berterabur. Sembang pandai. Kan? Okey, tak kata okey. Tak sedar lagi, tak tahulah. Cuba ingat, nak komplain, fikir. Aku bela anak 7 orang pun kalang kabut 5 waktu, solat 5 waktu. Madrasah tu bukan takat 5 waktu. Boleh pastikan anak aku bangun tahajud, bangun doa, padahal madrasah tu jaga berpuluh-puluh orang. Fikir. Pantang silap sikit. Kan? Madrasah saya di Meru Permai tu ada 20 orang. Madrasah saya di Johor ada 59 orang. Pun macam itulah. Mulut pumpai, pok-pek. Banyak cerita kan. Cakap depan tak berani. Cakap depan tak berani. Mari bercakap depan muka. Bukan senang kita nak melahirkan pemuda-pemuda yang sangat mencintai Allah dan Rasul. Bukan senang. Kita balik rumah tengok anak kita, isteri kita, tu ni orang lelaki kan,
tak semayang, tak solat zuhur, balik kejap lagi sampai pukul 2.30, kita nak bercakap pun tak boleh. Tengok duk habis dengan sinetron. Lakimu lakiku jua, kan? Suami ke neraka, kan? Bini mangkuk ayun, tajuk pun tak apa-apa, kan? Berani balik, bini tengah dengan anak Khalid tu pergi tutup TV terus, bangun solat, berani? Tak berani. Bini dia kata, Pak Hang dia tengok cerita dia tak apa, kita tengok cerita kita dia tutup, balik ceramah dekat sekolah PUSEC tu terus jadi ustaz. Kan? Tak berani. Nah, sembang ya. Sembang kedai kopi, marah dekat Israel, tepuk meja melambung cawan-cawan. Balik rumah bini seragah sikitnya. Dah. Okey. Berani. Ni ayah-ayah ni berani. Balik rumah mulai hari ni ustaz cabar baca satu hadis ataupun satu terjemahan Al-Quran pada isian anak. Mari duduk semua. Aku nak baca satu terjemahan. Tak baca yang ayat teks Arab pun tak apa. Baca terjemahan. Berani tak ni? Yan, apa dia bang? Tak ada apa. Saya panggil balik. Yan, apa dia bang? Tak apalah, lain kali ya. Dia nak bercakap tu tadi duk teringat Ustaz James pula cabar siapa yang tak berani buat tazkirah baca satu jemaah, potong buang ke anjing, dia kata. Tu dia kata, ya Allah, memang aku ajak Ustaz tu cabar lagu tu pula, kata aku penakut pahit kat bini, dia kata. Cabar suruh panggil duduk, baca satu terjemahan ayat Quran je kalau berani. Berani bang? InsyaAllah ke masya-Allah? Fikir panjang. Akhirnya dia menung dekat ruang tamu tu setahun tak buat-buat. Duk fikir macam mana nak mula, kan? Ni anak-anak, jujur, siapa yang sepanjang hidup dia seingat-ingat aku, ayah aku pernah bangun pukul 5 pagi, bangunkan adik-beradik aku dengan mak aku, suruh siap semayang subuh, siapa yang pernah? Ayah, angkat tangan, tak apa, jangan malu. 1, 2, 3, 4. Ni mesti semua ayah ustaz-ustaz ni. Nah, kadang-kadang kita fikir kan, kita tak boleh buat benda yang orang lain buat, tapi kita pandai bercakap aja. Anak-anak, jadi manusia yang jujur, hati tenang. Ustaz dulu, Abi ni dulu punya jujur. Kalau zaman sekolah, ustaz tertanya, sokok, ya hisap ustaz, jujur, tenang hati kan. Nak menipu kan berat kepala, jenuh fikir apa benda nak menipu kan. Nak reka penipuan tu pun. Curi, pernah kan? Jujur kan, senang hati tenang kan? Bawa pergi balai, polis tanya, mencuri, saya mencuri tuan, lokap, nasi goreng kampung jangan lupa kan? Jujur, hati tenang kan. Abi dulu guru sayang sebab sangat jujur. Rokok ya? Ya ustaz, benar. Siapa isap rokok kat tangan? Jujur. 1, 2, 3, 4, 16. Bagus ya, jangan mula. Ke sebab ayah ada sini? Ayah datang? Ayah datang dah? Tak ada. Siapa ada ayah datang sini? Tak ada. Memang tak dibenarkan datang. Padan muka. Rasa kan? Ada? Tak mengaku. Siapa yang anak ada sini? Pasal apa yang anak tak mengaku pak tadi? Ingat ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak melahirkan generasi yang mencintai Rasul ni sangat susah. Abaikanlah kan. Tak payahlah yang ni live Facebook ni live Facebook ni saya pesan, tak payahlah hantar messenger dekat saya tanya ustaz macam nak lawan orang ni, mana nak lawan orang ni. Tak payah lawan lah. Orang gila layan jadi gila. Faham tak? Tak payah duk layan lah. Buang masa, buang karan. Ya. Kita fokus banyak isu-isu besar dalam dakwah kita. Umat dahagakan agama, umat dahagakan dakwah. Pedulikanlah. Ya, wallahu alam, itu saja untuk pusingan terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sepanjang lebih kurang sejam lebih dah kita bersidang ataupun kita berforum pada pagi ini. Jadi kita dah sampai kepada penghujungnya. Jadi syukur kepada Allah SWT, seperti mana Fadil Ustaz James sebut tadi, bagaimana susahnya untuk kita membina sebuah madrasah dan menjaga madrasah
yang diasaskan dengan titik peluh, bukan saya lah, titik peluh orang ramai yang menyumbang kepada kami. Dan ini yang saya war-war. Alhamdulillah, saya pula diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita buka madrasah ni, kita perlukan petugas ataupun guru-guru. Jadi saya setakat ni lah lebih kurang 3 kali bertukar guru dah. Asalnya lelaki, kemudian perempuan, kemudian lelaki, kemudian perempuan balik, kemudian lelaki balik. Jadi kita dapat lihat yang saya dapat yang terkini ni, saya rasa yang terbaik staf kami ataupun guru-guru kami, pimpinan Fadil Ustaz Hafizuddin selaku mudir, orang yang bersemangat, ada motivasi untuk menegakkan kebenaran dan juga sangat aktif untuk melaksanakan program-program di kami, program di sini. Dan alhamdulillah nampak peningkatan. Kalau dah lihat di papan whiteboard sana, kita lihat prestasi pelajar-pelajar di sini. Paling tinggi ada Adik Imran, setakat ni dah 15 juzuk. Kita menghafal daripada juzuk belakang, 3 juzuk belakang dan waktu start awal. Jadi kalau kita lihat 12 itu dia berada pada juzuk 12 di depan, 15 tu masuk campur 3 juzuk daripada belakang. Jadi kemungkinan dia, kita target di sini maksimum 3 tahun dia berada di sini boleh khatamkan 30 juzuk. Kalau tak boleh khatam, kok mana pun dah 3 tempat dia kena keluar daripada tempat ni. Keluar bukan kita halau, mana dia melari, carilah tempat yang lebih afdal untuk mereka lebih belajar di sini. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita bagi kepada penghujung forum kita pada pagi ini, kita nak Al-Fadhil Ustaz Ahmad Munawir cerita, bagi sedikitlah khulasah dia, apa yang kita boleh ambil istifadah daripada peristiwa Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, bagaimana untuk kami bawa balik ke rumah dan boleh kita amalkan bersama, khususnya untuk pelajar-pelajar kami ni, insya-Allah. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada P. Hussein di atas peluang yang diberi untuk kesimpulan yang terakhir, tuan-tuan. Jadi secara ringkasnya, kita yang buat majlis pada hari ini bukanlah dinamakan sebagai majlis yang sia-sia, atau kita namakan yang kita selalu bergaduh, hari ini orang Melayu suka bergaduh, termasuk dalam perkara yang namakan sebagai bid'ah. Kerana hari ini saya kata tadi, saya ulang balik, kita menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi SAW, ayyakhtara mujalasata habibih. Kita memilih untuk berada di majlis mengingati Nabi, majlis yang menceritakan tentang hadis Nabi. Kita menyebut benda-benda ni. Dan tentera mati Allah, saya tertarik juga tadi bila Ustaz Muhammad James ditanya tentang isu hari ni yang orang perli, orang kutub, iaitu lambang capal Nabi. Kalau kita tengok ya, jawapan-jawapan ustaz-ustaz banyak. Tapi saya tarik satu jawapan yang menyatakan bentuk capal Nabi itu ditulis oleh para ulama, dilukis oleh para ulama. Bukan dilukis, diambil daripada pengikut black metal. Tidak. Kalau black metal, dia tak nak gambar capal Ustaz Muhammad James ya, dia gambar tengkorak. Tapi kalau anak kita pakai gambar tengkorak, kita tak kisah pun. Kalau anak kita pakai baju Metallica, ada gambar dia punya drama, bass, lead gitar, vokal dia, kita tak kisah pun. Tapi bila ada ulama yang mengatakan inilah bentuk capal Nabi, dan nak bagi orang cinta kepada Nabi, ambil capal Nabi ini dijadikan sebagai lambang yang menjadi idola, bukan puja. Macam kata Ustaz Muhammad James tadi, betul, bukan puja. Jangan terlebih sampai menjadi benda pujaan tangkal, tu yang diharamkan. Tapi sebagai nak mengenang Nabi ni, segala yang ada pada Nabi itu benda yang kita kena kenal, termasuk rambut dan janggutnya. Hatta keluarga Nabi sendiri menyimpan peluh Nabi. Kan tuan, ada hadis sahihnya. Peluh bapak kamu, kamu nak tak? Simpan. Ketiak pun bau kabaik. Ini kan peluh. Ini Nabi, tuan-tuan. Jangan samakan capal Nabi dengan capal orang lain. Saya tutup dengan satu kisah masa saya mengajar di Institut Sofa di Medan Kit. Kalau tuan-tuan tahu, sekarang tutup dah. Balik mengajar ni tuan, saya balik cuti daripada Mesir. Saya ingat dalam tahun 93-95. Balik ni tuan-tuan, saya pergi singgah ke kedai-kedai di Medan Kit ni nak minum, mak dahaga tengah hari.
Saya terdengar seorang budak perempuan menangis. Teruk benar nangis. Menangis di kedai seorang India yang jual majalah-majalah ni kat Melangkit. Saya pun pergi tengok, pasal apa budak ni menangis? Hilang barang ke? Kena curi ke? Kena ragut ke? Kemudian budak ni pun pergi. Budak perempuan. Saya tanya dengan tuan kedai tu, akak, sebab dia tua sikit, akak, yang dah, aku pandai cakap Hindu, jangan main-main. Akak, kenapa ni? Dia kata, yo Encik, saya tak pernah tengok ini macam punya budak Melayu. Saya kata, apa pasal? Dia kata, budak Melayu. Aku bengang juga, aku Melayu. Dia ingat apa? Aku Hindu juga ke? Dia pun tunjuk, nampak tak itu gambar? Tengok gambar besar kat dinding. Gambar siapa? Gambar Shahrukh Khan masa tengah mula nak naik. Ini gambar, tadi budak perempuan cakap mau beli ini gambar. Saya kata sama ini budak, saya tak nak jual. Ini gambar satu saja ada ini kedai. Unik rekeh. Ada ilek. Nak beli. Dia kata, akak bagi tahu berapa nak jual. RM10 pun saya beli. Ayu, kata dia tak nak jual. Ini macam lah dia kata, tang kecil, ini macam, ini gambar akak tak nak jual, tapi ada satu gambar kecil saja. Dia pun bagi gambar kecil foto besar handphone ni tuan-tuan. Dia kata ini tak payah beli, you ambil free of charge. Budak perempuan ni kata akak ni malu saya. Dia kata apa dia? Bila ini adik dapat itu gambar, dia cium tu gambar Shahrukh Khan. Ni gila bayang ke gila babi ni? Kasar banyak. Kalau Hindustan boleh setakat pakai lambang capal Nabi, adakah menjadi mudarat? So yang cakap ni tolong kaji balik. Kenapa ulama dulu buat benda-benda ni? Sebab nak bagi kecintaan kita kepada Nabi. Nak melawan ni. Zaman Lady Gaga ni punya godaan dugaan banyak tuan-tuan. Zaman saya dengan black metalnya, dengan rocknya, rock lah, black metal dia lambat lagi, ya, dengan macam-macam. Lepas tu tuan-tuan rahmati Allah, kesimpulannya kita buat hari ni sebagai apa dia? Untuk mengenang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahniah saya ucapkan terima kasih kepada P.U. Said yang menjemput saya kemari. Tahniah saya ucap kepada mak bapak yang mengantar anak ke Mata Taidi ini, dan tahniah yang datang pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Mudah-mudahan tuan-tuan menyatakan, aku dapat masuk syurga ini wahai Rasulullah kerana kecintaanku kepadamu. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melahirkan generasi Al-Quran, nak melahirkan generasi yang cinta kepada Allah dan Rasul ini, kita akan diuji dengan berbagai-bagai ujian, mihnah dan tribulasi. Maka kita kena terima hakikat bahawa akan lahir satu golongan. Ada golongan manusia ni yang dia, kalau menteri buat benda mungkar, dia tak berani tegur. Masyarakat terlibat dengan mungkar, dia tak berani bercakap. Anak-anak terlibat dengan benda-benda yang macam Ustaz Munawir sebut tadi, gila artis sampai cium gambar artis, dia tak bercakap. Tetapi bila ada sahaja benda berkaitan dengan agama, dia mula mencari salah. Di mana benda tu yang boleh dia hentam, dia boleh up status, dia attack. Ni ada golongan macam ni. Hati dia sakit bila orang cerita aja benda yang berkaitan, dia mula cari. Orang ni memang layak ke bercakap ni. Tapi bila benda-benda yang berkaitan dengan mungkar ni, dia tak berani, dia senyap. Dan ini yang berlaku hari ini. Bila ada alternatif kita untuk kurangkan
kecintaan anak-anak sampai ke peringkat puja, memuja artis dan sebagainya, nak ajar anak-anak supaya cinta kepada Allah, kepada Rasul, kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, maka dia mula bersuara. Dia mula tu jadi keyboard warrior, mula bercakap. Alternatif yang selagi mana tidak melanggar hukum syarak ini sepatutnya kita sokong. Apatah lagi perkara yang berkaitan dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul. Golongan ni juga, kalau anak dia belajar sekolah, anak sekolah tu ada PT3, ada SPM, walaupun anak tu tak pandai baca Al-Quran, tak solat, dia tak bising. Tapi bila anak-anak yang belajar di madrasah tahfiz yang tak ada UPSR, tak ada PT3, tak ada SPM, dia mula mencari, dia mula nak bercakap. Walaupun anak tu solat, walaupun anak tu doakan dia hari-hari, walaupun anak tu boleh baca Al-Quran, boleh tak, dia cari juga. Ni budak ni besok nak kerja apa? Dia tanya. Soalan cepu mas yang kami selalu ditanya. Matah Baidi tak ada SPM esok, anak-anak nak kerja apa? Sampai pagi ni saya tidak mengatakan SPM ke pelajaran akademik tu tak penting, tak. Saya tak kata bahawa ilmu akademik tu bukan ilmu Allah. Ilmu akademik tu juga ilmu Allah. Saya pun ada SPM, 2 lagi SPM. Dua-dua dulu pakai Pangkat 3, had sijil pertama pangkat 3, sijil kedua pun pangkat 3, campur 6. Cemerlang. Saya ada diploma, saya ada ijazah. Saya tak menafikan. Tetapi janganlah bertuhankan sijil sampai menggambarkan anak-anak masuk tahfiz, masuk pondok tak ada sijil ni tak ada masa depan. Soalan biadab yang selalu keluar ni, anak esok tak ada SPM, esok nak kerja apa? Berlambak-lambak yang ada SPM. Sampai pagi ni 500,000 yang ada SPM, yang ada ijazah, tak ada kerja. Sampai pagi ni 500,000 orang. Anak-anak keluar tahfiz, ada syahadah, ada sijil. Bukti sijil dia khatam 30 juzuk hafazan. Berebut-rebut madrasah-madrasah nak pakai guru, berebut-rebut masjid-masjid nak pakai imam. Tunjuk saya satu anak tahfiz yang ada syahadah 30 juzuk, tak ada kerja, tunjuk. Tapi yang kita duk gambarkan SPM tu macam Tuhan yang menjamin kerja, 500,000 hari ni. Saya ceramah di Jabatan Perangkaan mengesahkan statement saya, mengatakan betul Ustaz, hari ni yang tak ada kerja, yang ada sijil hari ni 500,000 orang. Mana bukti yang kata kalau madrasah tak ada akademik, tak ada SPM, esok anak kita tak sebut langsung SPM tak penting, kita tak sebut langsung ijazah tak penting, tak, kita tak sebut. Cuma kita bagi tahu jangan bertuhankan dengan sijil, bezakan. Sampai kita mana rendah kepada madrasah-madrasah, pondok-pondok bila tak ada sijil-sijil ni. Kawan saya, wallahi demi Allah, kawan saya langsung hanya belajar agama ada sijil 4 senawi je. Sekarang ni pendapatan dia 7,000 sebulan. Ni cerita sebelum PKP. Pasal apa? Saya tanya dia buat kerja apa? Hanya mengajar Iqra di rumah-rumah orang. So kita macam 7,000. Dia kata aku dekat KL ni tak main mengajak tempat orang miskin. Aku mengajak semua dekat Damansara dengan Taman Tun Dr. Ismail. Padan 7,000. Ngaji Iqra saja 7,000 sebulan di KL. Sijil 4 senawi je, tapi masa nak pergi mengajar rumah orang tu pun orang tu tak minta sijil. Tak tanya sijil, tengok sijil, tak ada, tak tanya. Ni janganlah lepas ni berebut pula nak pergi mengajar Iqra rumah orang pula dah. Kan pakak berebut lepas ni kan. Ustaz Menawar pun resign kan, 7,000 kalah gaji aku ni kan. Start lepas ni mengajar Iqra, keluar PU set pun keluar iklan kan, minta maaf kami cutikan dulu sementara madrasah kami ni kan. Siapa nak mengaji Iqra bagi tahu kan. Allah Rabbi. Nak bagi tahu. Ya, janji Allah.
janji Rasul, innallaha takaffala li talabil ilmi birizqi. Allah menjamin rezeki para penuntut ilmu, terutama ilmu yang belajar ilmu agama. Jadi Masya Allah, tabarakallah, terima kasih kepada Piu Said yang menjemput kami pada pagi ini. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak-banyak kepada yang hadir, yang mendengar tausiah dan forum pada pagi ini. Apa yang saya sampaikan adalah semata-mata untuk muhasabah diri saya. Tidak ada niat untuk saya membetulkan siapa, tidak. Tapi apa yang saya sampaikan untuk sebagai muhasabah diri saya, demi kecintaan kepada Allah Rasul, cinta sayang kepada anak-anak ni, untuk mereka menjadi ataupun menyambung perjuangan dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat atas pertemuan kita. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berakhirlah sudah forum perdana Maulidur Rasul kali pertama. Matah Baidi sambut dekat tahun ni lah, kali pertama sambut. InsyaAllah kalau tidak ada abaran, kalau tak ada Covid makhluk tu, kita akan lebih besar lagi, kita akan buat sambutan Maulid Nabi SAW. Jadi tuan-tuan macam Allah SWT sekalian, kita sudah berakhir program kita pada pagi ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada semua yang hadir. Dan jangan lupa sebelum pulang, tuan-tuan selamat menjamu selera lah. Kita ada nasi dengan kari kambing dan juga kambing bakar kat luar. Jadi bagi siapa darah tinggi tu boleh rasa sikit-sikit sudah. Yang daging ayam goreng pun ada, insya-Allah. Jadi kepada tuan-tuan saya ucapkan terima kasih sudi hadir, dan jagalah penjarakan sosial tuan-tuan. Moga-moga Allah SWT merahmati kita, dan banyak berdoa kepada Allah dengan amalan-amalan tuan-tuan yang mungkin hanya tuan-tuan tahu amalan tersebut, untuk kita bertawassul, minta kepada Allah agar Allah selamatkan bumi Malaysia, khususnya bumi Perak ni khususnya juga, untuk selamat daripada pandemik Covid ini. Wallahu alam. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan saya serahkan kepada pengacara majlis. Alhamdulillah, jazakumullah